Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di Masjid Jin. Kita nak tahu cerita pasal jin ni. Biasa kalau ziarah kita akan cerita bagaimana terjadinya atau kisah di Masjid Jin. Tapi kali ni kita ada pakar. Pakar tentang membuat kajian tentang perubatan. Jom kita jumpa. Okay. Assalamualaikum. Okay, Kak Jan. Salam. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Aizian. Adian. Dr. Aizian lah. Boleh ceritakan sikit tak apa yang berkaitan dengan jin? Okey, jin ni adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah selain daripada manusia. Okey, jin ini dicipta dulu daripada manusia. Dan jin ini apabila di dalam dunia perubatan ni, seringkali dalam masyarakat Melayu mengaitkan jin boleh menyebabkan penyakit. Jin boleh menyebabkan penyakit Jadi macam mana jin boleh menyebabkan penyakit? Dia ada banyak cara. Salah satunya tentang daripada sihir ataupun terutamanya sihir seperti sihir santau ke, sihir pengasih ke mulut dan banyak jenis sihir lah. Kan? Jadi macam mana jin tu boleh masuk dalam badan manusia tadi? Dan apa yang akan jadi apabila jin tadi berada di dalam badan manusia? Jadi kalau buat kajian tu, macam mana kita buat kajian dengan benda yang tak nampak tau. Macam mana tu kajian dia? Okay, jin ni memang tak nampak. Okay. Sebabnya, pertamanya apabila manusia dicipta, manusia tu dicipta daripada tanah. Okay, dalam Quran disebut daripada tanah. Tetapi tidak ada tanah lagi dalam badan manusia. Yang ada dalam badan manusia ni adalah unsur-unsur tanah. Kalau kita ambil darah manusia, kita akan dapat unsur tanah seperti kalsium, natrium. Yeah. So kita balik kepada penciptaan jin yang disebut di dalam Al-Quran tadi. Dalam Al-Quran disebut jin ni dibuat daripada pucuk api. Jadi dalam pucuk api ni kalau kita transform into sains punya bahasa, chemistry atau fizik, dia adalah berada di sudut gases, energy ataupun wave. Jadi apabila dia masuk dalam badan manusia, dia boleh masuk dalam bentuk sebagai gas, di mana kita oksigen kita masuk kan, dan karbon dioksida keluar kita tak nampak. Itulah juga jin jika dia masuk dalam bentuk oksigen. Dan macam mana kita nak tahu dalam bentuk gases lah, ataupun dia masuk dalam bentuk energi, ataupun dalam bentuk gelombang. Maksudnya ada peralatan yang boleh kita detect benda tu ke? In the future boleh kalau kita buat kajian. Sebabnya apabila jin berada dalam badan manusia, perkara pertama yang dia akan efek ialah kita punya emosi. Emosi kita. Tak kira dah jenis sihir apa, pertama ialah emosi. Dan dia berkaitan dengan minda kita dan hati kita. Macam contoh, minda kita dan hati kita takkan tak sync. Ataupun adalah simptom-simptom dia. Simptom-simptom dia yang menyebabkan kita boleh tahu yang seseorang itu ada tanda gangguan jin ataupun tidak dengan simptom. Tapi macam mana kita nak tahu simptom tu ada kaitan dengan jin atau tidak? Ialah dengan kita ambil kaedah investigation. Investigation contoh kita baca ruqyah pada dia. Bila kita baca ruqyah pada dia, dia akan ada reaksi. Dalam kajian saya, PhD saya telah menerangkan 45 simptom gangguan jin. Dalam 45 simptom gangguan jin tu, dia overlapping dengan mental illness punya. Dengan mental sickness? Mental punya simptom. Dia overlapping. Sebab dia akan efek pada emosi kita. Jadi macam kita nak tahu yang ni sebenarnya disebabkan fizikal ataupun disebabkan oleh jin tadi. Jadi kita buatlah investigation. Kalau dalam medical, dia buat investigation dengan cara ambil darah, kan, blood test, ambil x-ray. Jadi dalam gangguan jin ni, dia akan ambil kita akan baca ruqyah. Contoh, bila kita baca ruqyah, kalau dia ada 17 kesan pada ruqyah tadi, dia akan hadapi salah satu daripada 17 kesan. Contoh, kesan tu dia akan menangis ke, dia akan menjerit ke, dia akan batuk ke, dia akan sedawa ke. Semua 45 efek tu 45 dia simptom. Saya ada simptom ni. Jadi simptom ni disebabkan saya punya perasaan ke, fizikal kita sakit ke, ataupun ada tanda-tanda sihir ke, atau tanda gangguan jin. Jadi kita pun check dengan cara ruqyah salah satunya. Sama ada bila kita baca ruqyah, tiba-tiba dia rasa nak muntah. Dia rasa menggeletar. Dia rasa ada benda berlari dalam badan dia. Dia rasa berpeluh. Dia rasa ada 17 kesan padanya. Selain pada ruqyah, ada orang juga kita boleh gunakan bawan. Contoh bawan ud, gaharu. Bawal? Bawan. Bauan.
Aroma terapi. Oh, aroma. Betul. Bau-bauan. 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 Contoh oud katakan. Oh. Jadi kita bagi dia bau tapi dia tak boleh bau jangan kita berubah. Jangan kita berubah. Macam yang gaharu tu pun betul lah. Antaranya. Dah pernah ada kajian dia lah. Kajian juga. Jadi semua tu kita dah buat kajian. Memang ada. Jadi bila kita buat ni, kita buat kajian berdasarkan empirical. Okay. Dalam medical, bila kita buat kajian, kita kena buktikan secara saintifik dan empirical. Jadi benda ni memang tak buat secara empirical lah. Jadi ini yang selalu dalam perubatan moden dia menolak ni sebab teori Hippocrates atau Aristotle dia menolak jin boleh menyebabkan penyakit. Okay. Tetapi dalam Islam, jin boleh menyebabkan penyakit. Pertamanya kita kena tengok jin tu wujud kat wujud. Kita kena rujuk kepada Quran tentang hadis tentang ayat yang menyebut tentang Allah penciptaan jin itu sendiri. Dan keduanya kita lihat adakah jin yang boleh menyebabkan penyakit. Kita lihat pada hadis yang menyebut jin berlari dalam saluran darah manusia. Jadi body system kita ni satu je. Okay. Jadi bila body system kita satu, bila jin tu masuk dalam body system kita, dia akan rosakkan whatever yang fizikal kita. Bila fizikal kita rosak, kita akan tetap rosak. Kita akan tetap dapat penyakit seperti fizikal punya sakit. Fizikal dia indas. Jadi dia akan tetap rosakkan fizikal. Jadi bila kena kanker sini, dia tetap kena berubat dengan cara fizikal juga. Tetapi punca kepada penyakit tadi, kalau dia berkaitan dengan jin, kita kena buat rawatan remove the jin. Remove jin? Dia from the body ataupun itu sama seperti macam bomo-bomo buat ke? Okey, kita kena tengok perkara-perkara untuk rawatan ni, dia ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Jadi kita tidak boleh merawat menggunakan jin. Itu tidak syar'i. Kita kena rawat guna Al-Quran, kita kena guna ada mesej ada panjang lah huraian. Betul juga, ada yang rawat guna jin juga. Jin dengan jin macam ni kita nak tahu jin yang merawat baik. Kita tak pernah. Jadi kita guna je apa yang Nabi dah ajar kita, cara Al-Quran, cara bawa secara tip Nabawi punya keadaan dia holistik lah. Dari segi kejiwaan. Pertama sebab dia akan ganggu emosi. Yang emosi tu kita kena settlekan dulu. Kita nak settlekan dulu sebab bila seorang tersakit, yang lebih 70% datang daripada pesakit itu sendiri untuk pulih. Okey. 20% perawat boleh bantu je. Dia bukan kalau kita pergi tiap kali sakit pergi ruqyah kan tak sesuai kalau kita sendiri tidak melihat faktor badan diri kita tu lah. Kita sendiri kena bantu diri kita untuk perawat. Macam tadi Kak Jan cakap apa simptom dia sama dengan penyakit mental. Okey, simptom dia penyakit mental kan. Okey, kita contoh kan. Salah satu sakit dalam penyakit mental dia ada lebih daripada 313 diagnosis. More than kan. Tapi diagnosis itu semuanya dia berdasarkan simptom. Okey, dia memanglah dia akan kaitkan dengan synapse yang otak kita terdiri pada berbilion sel. Neuron kan. Jadi neuron ni dia ada getaran kan. Jadi bila berlaku synapse getaran tu tak singkan. Jadi itu dikatakan boleh menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental. Tapi apa punca kepada tu? Apa punca? Jadi sebab apa? Mungkin juga kalau kita katakan kemungkinan berlakunya makhluk jin tadi telah menguasai salah satu sel dalam body kita yang menyebabkan kerosakan kepada sistem badan kita, pada sel-sel badan kita. Bila rosak tu kita akan dapatkan penyakit ni lah macam fizikal. Tapi punca itu kita kena cari. So macam penghuni rumah sakit jiwa tu adakah sepenuhnya jin ataupun kita kena check. Kena check. Pernah tak ada yang dah maksudnya dah sakit mental tu boleh dirawat? Ada. Keberkesanan rawatan ada. Kita memang benda ni kita dah buat kajian dan kita ada publishkan juga dalam paper journal. Dalam paper tentang benda ni. Cumanya untuk buat kajian secara yang lebih saintifik kita memerlukan dana yang banyak, penelitian yang banyak. Tapi jika ada dana yang banyak kita pun boleh buat kajian tu dengan pembuktian secara saintifik. Jadi saya akan buat buku insya-Allah. Buku saya akan diterbitkan di bawah USM. Tip Nabawi bersama dengan Dr. Ghazir dan Dr. Wan Nasruddin. Dr. Ghazir adalah pensyarah di Akademi Pengajian Islam Mesti Melayu dan Dr. Wan Nasruddin adalah pensyarah Pusat Kajian Al-Quran di UKM dan saya salah seorang, ada 3 orang lah penulis. Dan dalam buku tu saya ceritakan secara
apa yang dalam kajian saya, passion saya masukkan dalam buku tu. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, nanti boleh tengok dalam bab situ. Boleh. Nanti saya share kat bawah. Saya masukkan kajian-kajian yang saya buat di lab. Okey. Termasuk mengkaji secara empirikal lah. Okey. Terima kasih Kak. Boleh kenalkan diri. Apa nama tadi? Nama saya Doktor? Dr. Nur Aizan Abdul Rahman. Daripada? Okey, saya daripada Gabungan Perawat Muslim Malaysia. Itu adalah NGO saya lah. Kalau pekerjaan tu saya bukan bidang ni, bidang IT. Oh, alamak, multi-purpose lah. Multi-purpose, bidang IT. Okey, jadi tu saja sikit cerita tentang saya pun baru tahu sebenarnya ada kajian yang melibatkan jin ni. Saya pun baru tahu. Okey, terima kasih Kak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni Masjid Jin. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita dah dengar sedikit rawatan. Sebenarnya ada 45 simptom dia punya kajian sampai macam tu. Kalau simptom tu orang cakap synchronize dengan matching dengan pesakit mental. So sebenarnya kena kawal emosi lah. Okay, nanti saya akan bagikan description tentang buku yang dikeluarkan, diterbitkan. Okay. Jadi kepada siapa yang menonton video ni, saya mendoakan dapat hadir kedua tanah suci Mekah dan Madinah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah serta ziarah. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.